Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi pada malam ni menyambung kitab Syarah Akidah Tauhid kita. Dan saya tengok ada yang dah berkesempatan untuk pergi beli, alhamdulillah. Syukur. Siapa yang tak beli lagi tu boleh lagi lah. Kita kata ada 2 minggu gap lepas ni untuk kuliah seterus kita. Dan kali terakhir kita bertemu, kita telah bincang sehingga ayat 32 daripada ayat 32 pula dah. Muka surat 32 daripada buku Syarah Akidah Tauhid ni. Last kali kita berhenti situ, muka surat 32, yang mana kita masih membincangkan berkenaan dengan faedah-faedah pengajaran yang dapat kita ambil daripada gugusan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dah kita bacakan pada bulan-bulan lepas. Maka kali terakhir kita bertemu, kita masuk ke faedah yang ke-12, iaitu dia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahawasanya kata Ibnu Mas'ud, perkara yang telah dikhatamkan oleh Nabi SAW pada cincinnya adalah yang terdapat di dalam surah Al-An'am, iaitu 10 wasiat baginda Nabi SAW. Yang pertamanya, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, jangan derhaka kepada kedua ibu bapa, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, jangan kita membunuh anak disebabkan takut tak cukup harta untuk beri dia makan dan sebagainya. Iaitu 10 wasiat utama Nabi SAW. Dulu kita dah pernah sentuh dah. Dan kata Ibnu Mas'ud, sebagai satu siaqul kalamnya, dia kata perkara ni telah dikhatamkan oleh Nabi SAW pada cincinnya. Apa maksud dia? Ingat dah dulu perbincangan kita. Bukan khatam ni, maksudnya perkara tu telah pun tertulis. Bila dah, macam Perlembagaan Madinah. Perlembagaan Madinah kan tertulis. Macam surat-surat yang Nabi SAW utuskan kepada pembesar-pembesar di luar daripada Mekah dan Madinah. Kan kita kata surat tu tertulis. Lepas tertulis tu ada khatam Nabi SAW. Kalau kita sekarang tanda tangan lah. Khatam Nabi SAW adalah dia punya cincin dia. Dia punya cincin dia khatamkan. Jadi perkara ni, kata Syekh Utsaimin, ada hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahawasanya perkara ni tidak termasuk perkara yang Nabi tulis dan Nabi khatamkan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, 10 wasiat ni telah pun Nabi khatamkan dengan cincinnya. Bukan maksud memang bertulis secara hakiki, bukan. Tapi maksudnya perkara ni bahawasanya Nabi SAW telah berpesan pada kita untuk berpegang kepada kitabullah. Selagi mana kan Nabi kata berpegang, di dalamnya ada cahaya, tak akan sesat. Dan dalam kitabullah, kata Ibnu Mas'ud, nak mengisyaratkan kepada di dalam Al-Quran 10 perkara wasiat terbesar Allah Subhanahu wa taala ada dalam surah Al-An'am yang kita baca tu. Yang 10 perkara tu. Okey. Jadi khatam tu bukanlah maksud Nabi pernah tulis dan Nabi khatam, kan? Bukan. Cuma saja Ibnu Mas'ud nak kata perkara tu yang antara paling penting wasiat yang Nabi tinggalkan sebelum Nabi SAW wafat. Okey, jadi kita dah tengok perkara tu. Hari ini insya-Allah kita masuk muka surat yang ke-33 dan seterusnya. Iaitu kata pengarang, faedah yang ke-13, mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Dia kata mengetahui hak Allah ke atas kita, yang demikian itu adalah kerana kita menyembahnya semata dan tidak menyemutukannya ataupun tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Itu adalah hak Allah ke atas kita. Nah, kita kata selalu dalam Islam ni kita bincang hak ibu bapa ke atas anak, hak anak ke atas ibu bapa, kan? Kita bincang hak suami ke atas isteri, hak isteri ke atas suami, hak guru ke atas anak murid, hak anak murid ke atas guru. Tapi ada juga hak yang perlu kita bincangkan, iaitu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah pun ada hak dia. Sebab tu saya ingat dalam mata pelajaran adab, akhlak, selain daripada bila kita sebut adab ataupun akhlak ni, kita akan terbayang akhlak dengan orang ramai, betul tak? Akhlak dengan orang tua, akhlak sesama Muslim, akhlak dengan orang bukan Islam, akhlak dengan orang lebih muda.
Padahal kita kata perkara yang itu semua penting, tetapi yang lebih pentingnya adalah akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang saya duk fikir dalam 2-3 minggu ni lah, kadang-kadang kalau saya driving, orang kata apa, nak datang tu, dia bila bawa kereta nak pergi kuliah ni kena buka radio Perlis sebab nak tahu dah masuk waktu ke belum. Kalau masuk waktu tu kena tekan banyak lah sikit dia punya apa dia punya minyak tu. Jadi kadang-kadang sebelum masuk waktu azan dan sebagainya, kadang-kadang mereka pasang lagu ketuhanan kan. Okey, tak apalah. Ada lagu-lagu ketuhanan ni yang moden-moden ni yang saya tengok, dia dalam bentuk rap lah, dalam bentuk rock lah, dan dalam lagu macam tu dia berdoa pada Tuhan dengan suara nak pecah tekak orang kata. Kadang-kadang saya fikir kata, boleh ke kita menyanyi macam tu? Boleh ya? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas dalam Quran, berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan keadaan yang merendah diri dan penuh rasa takut. Orang menjerit macam tu orang gila, bukan orang merendah diri. Wallahualam, ini di antara perkara lah yang saya fikirkan. Ini antara benda yang termasuk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan Allah. Kita tak menjerit bila kita bercakap dengan dia. Hatta Nabi SAW yang dah wafat tu pun duduk dalam kubur dalam rumah dia tu pun, itu pun kata Syekh Utsaimin, kenapa Allah kekalkan ayat jangan kamu buat seruan pada Rasul sama seperti seruan kepada rakan kamu. Apa dia kata pengajarannya? Bila kita dekat makam Nabi, jangan menjerit tinggikan suara, hormat pada jasad Nabi SAW. Kalau kepada Rasulullah pun tak boleh tinggi suara, boleh tak pada Tuhan kita menyanyi, menjerit dengan rapping, lompat pentas, boleh tak? Tak tahulah, saya bukan mufti, saya bukan nak keluar fatwa tak, tapi saya terfikir boleh ke macam tu? Sebab Allah dah sebut, doalah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan yang merendah diri dan penuh rasa ketakutan, tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni antara perkara saya kira antara termasuk adab kita kepada Allah, hak Allah ke atas kita, akhlak kita kepada Allah. Begitu juga di antara akhlak adab kita kepada Allah, kita tak sandarkan perkara buruk kepada Allah, kita tak buat macam tu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau ada perkara buruk yang menimpa kamu, itu adalah disebabkan diri kamu sendiri. Sebab tu Nabi SAW ingatkan pada kita, kalau berlaku cuaca panas, itu adalah daripada hembusannya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlaku perkara tu pada kita, Nabi SAW anjurkan pada kita banyakkan ucap istighfar, banyak bertaubat. Sebab perkara yang kita nampak buruk, kata Allah, itu cuma berlaku disebabkan perangai, sikap kita sendiri. Maka tak boleh kita kata aku ni jadi perkara buruk ni Tuhan bagi aku terus jadi malang macam ni. Tak boleh macam tu. Itu adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda ni pun saya ingat kita kena bincang juga, apa dia akhlak dengan Tuhan. Dan yang paling utamanya, macam disebutkan dalam buku ni, bahawasanya hak Allah kita tidak boleh mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Itu hak Allah ke atas kita. Kemudian faedah yang ke-14, dia kata mengetahui hak hamba ke atas Allah jika mereka memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita dah penuhkan hak Allah, iaitu kita telah beribadah, menunjukkan ibadah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang kita dapat? Bahasa mudahnya macam tu. Itu kita kata hak hamba ke atas Allah, iaitu Allah janji Allah tidak akan mengazabkan sesiapa yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Adapun orang yang melakukan syirik, maka dia adalah orang yang layak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi garisan di antara syirik dengan tauhid tu sangat-sangat jauh. Kalau berlaku tauhid pada Allah, Allah janji tak akan azab, macam tu. Kalau berlaku syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji dia layak memang mendapat azab. Malahan kalau kita nak gunakan perkataan dia wajib mendapatkan azab, itu pun boleh juga. Sebab apa? Sebab orang yang melakukan syirik pada Allah memang tak akan masuk syurga sampai bila-bila, maka dia wajib mendapat azab. Sebab tu kata Umar Al-Khattab, orang-orang musyrik, ahli kitab ataupun bukan, mereka ni, saya suka gelaran Umar. Dia kata bahawa mereka ni adalah golongan yang terputus daripada rahmat Allah. Terputus daripada rahmat Allah. Maknanya peluang dia nak masuk syurga tu memang tak ada peluang. Selagi mana dia tak bertaubat ataupun selagi mana dia tak masuk Islam, tak ada peluang masuk syurga. Pusinglah ikut macam mana, takut orang kafir takut pun tak boleh nak pusing. Memang tak akan masuk syurga sampai bila-bila selagi mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi itu Allah janjikan kepada kita bahawasanya
hak kita ke atas Allah, ataupun lebih tepatnya terjemahan dia, janji Allah pada kita kalau mentauhidkan Allah maka Allah tak akan azab kita. Jadi itu cara dia lah, satu-satunya cara. Baik. Kemudian yang ke-15 dia kata bahawasanya perbincangan masalah ini merujuk pada apa? Berkenaan hak Allah ke atas hamba dan hak hamba ke atas Allah. Kata Syekh, dia kata masalah ini tidak diketahui oleh majoriti para sahabat. Ini menarik. Dekat sini sebab saya suka tulisan Utsaimin ni, dia banyak benda-benda macam ni. Dia kata bahawasanya isu secara khusus berkenaan hak Allah ke atas kita dan hak kita ke atas Allah, kata Syekh, majoriti sahabat tidak mengetahuinya. Sebab apa? Sebab dalam hadis telah diisyaratkan bahawasanya Muaz bin Jabal radhiyallahu an pada asalnya dia tak mau beritahu siapa pun hadis ni. Sebab Nabi sebut kat dia macam tu. Ingat tak hadis ni? Dia tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu lah beritanya, maksudnya kalau kita mentauhidkan Allah, Allah takkan azab kita, maka boleh tak saya beritahu khabar gembira ni pada semua orang? Kan cerita dia macam tu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, jangan, sebab aku takut nanti ada yang berpangku tangan. Maknanya apa? Mengharapkan rahmat Allah dan ibadahnya tak banyak. Na'udzubillah. Mengharapkan rahmat Allah saja tapi ibadahnya tidak banyak. Dia punya kita punya kesedaran berkenaan dengan kehidupan kita ni memang untuk ibadah, tak sedar perkara tu. Masya-Allah. Nak pula dengan, saya kira dengan kehidupan dunia kita ni lah. Tadi pun masa datang sini pun saya dah fikir. Kita ni paling kurang saya kata. Bila kita ada masa untuk berfikir, selalu buat apa, perkara apa yang selalu kita fikirkan? Pernah muhasabah tak? Kita fikir berkenaan dengan kerja esok macam mana? Fikir berkenaan dengan minggu depan tugasan universiti dah siap ke belum? Berfikir masalah-masalah tu kalau dirangkumkan, masalah tu masalah-masalah keduniaan, tuan-tuan. Tujuan kita datang dekat dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat kita kat dunia ni apa? Untuk beribadah. Kehidupan tu, pekerjaan yang ada itu adalah untuk mencukupkan keperluan kita supaya kita dapat fokus pada ibadah. Itu sebenarnya kehidupan kita ni. Tapi kenapa bila kita fikir keduniaan? Bila kita fikir apa yang nak selesaikan, masalah keduniaan. Disebabkan kenapa manusia ni banyak tuju, saya kira, usaha keduniaan. Sebab salah satu sifat manusia ni, kita tak bersabar, kita nak hasil cepat. Maka mana yang lebih cepat, dunia ke akhirat? Dunia cepat lagi. Dunia ni usahakan hari ni, barangkali 2-3 hari lagi dapat lah, betul tak? Usahakan hari ni, barangkali 2-3 tahun lagi dapat lah. Akhirat jauh lagi Ustaz, 70 tahun lagi, lambat aja, betul? Itu sebab tu manusia, kita sebagai manusia, kita tumpukan perkara keduniaan lebih daripada akhirat. Walaupun sebenarnya karier kita adalah untuk akhirat, bukan untuk keduniaan. Tapi kita tumpu pada keduniaan, na'udzubillah. Sebab apa? Sebab itulah hasil cepat yang kita nampak. Kata kita banyak sibuk fikir berkaitan perkara tu. Termasuk saya samalah. Maka di sini kita kata Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bila dia dengar perkara ni, kita tengok ni sebenarnya kita punya kehidupan kita kat sini beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya hak Allah adalah untuk dia tidak diibadahkan melainkan kepadanya, dan begitu juga hak manusia kepada Allah. Jikalau kita telah mensyirikkan Allah, Allah janji tak akan azabkan kita. Tumpukan pada ibadah. Jadi Nabi SAW beritahukan pada Muaz, jangan beritahukan pada orang lain, sebab aku khawatir nanti mereka mendengar perkara ni, mereka akan berpangku tangan, dia tak akan usaha. Mengharapkan rahmat Allah saja, sedangkan kita punya kehidupan kita kat sini, apa tujuan kita? Memang untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kata Syekh, perkara ni majoriti sahabat tak tahu, dia kata. Berkenaan dengan hadis ni, majoriti sahabat tak tahu. Cuma saja Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bila dah menjelang kematian dia, baru dia beritahu kat orang. Dia kata sebenarnya hadis ni aku tak pernah beritahu kat orang. Dia apa? Sebab Nabi SAW larang aku, tetapi aku takut terbeban dengan dosa, bahawasanya aku menyembunyikan ilmu Nabi SAW. Ini satu usul sahabat dari kita, sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah, bahawasanya perkara penting untuk kita tahu dan sedar yang hakikat sahabat tidak menyembunyikan ilmu Nabi SAW. Mustahil.
Kebelakangan ni dan seminggu dua ni saya banyak buat tugasan saya berkenaan Syiah. Tengok Syiah dia dengan sahabat, ya Allah, ku hajak sungguh kata. Antaranya tuduhan tu lah sahabat sorok ilmu Nabi SAW, sahabat sorok riwayat berkenaan Ali dan sebagainya. Gila ke apa kata. Jangan Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawasanya benda ni dia dah Nabi sebut kat dia jangan beritahu, maka dia tak beritahu. Tetapi di akhir hayatnya dia kata, aku takut bangkit ke akhirat nanti Allah tuduh aku sebagai orang yang menyembunyikan ilmu Nabi SAW, maka dia beritahu kan. Berapa banyak hadis-hadis daripada sahabat radhiyallahu anhum yang mana dalam hadis tu cerita berkenaan Nabi marah pada mereka, tapi mereka riwayatkan juga. Betul tak? Kalau kita lah kena marah, barangkali bos marah, ada tak kita nak cerita kat semua orang? Tak cerita, benda aib, malu. Kena marah dengan bos ke apa? Kita pun main kuliah cerita, tadi aku kena marah dengan bos aku. Tak ada, kita tak cerita. Sebab apa? Aib. Tapi sahabat radhiyallahu anhum mereka kena marah seperti hadis Aisyah, seperti hadis Usamah radhiyallahu anhuma, kena marah macam mana pun mereka riwayatkan hadis Nabi SAW. Atas dasar apa? Atas dasar takut bahawasanya orang tuduh mereka orang yang menyembunyikan ilmu Nabi SAW. Masya-Allah. Sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Baik. Jadi di sini dia kata maksudnya Muaz dia meriwayatkan hadis ni kerana dia terbeban oleh rasa dosa kerana menyembunyikan hadis ini sebelum daripada dia meninggal dunia. Sebab sudah cukup banyak para sahabat yang meninggal, seakan-akan dia mengetahui bahawa Nabi SAW khawatir sekiranya ramai orang yang terpedaya dan berpangku tangan, padahal beliau tidak memaksudkan menyembunyikannya secara mutlak. Sebab sekiranya itu yang dimaksudkan, tentunya beliau tidak akan menyampaikannya kepada Muaz ataupun yang lainnya. Masya Allah. Kat sini, ini antara sebab saya suka sungguh tulisan Utsaimin. Dia kata, habis itu Ustaz, tadi Nabi kata jangan beritahu orang, kenapa Muaz beritahu juga? Ada orang tanya macam tu. Nabi kata jangan beritahu orang, kenapa Muaz beritahu juga? Sebab Muaz faham dekat sini bahawasanya Nabi tak maksud nak sorok secara mutlak. Kalau Nabi nak sorok secara mutlak dengan Muaz pun dia tak beritahu. Itu maksudnya. Ataupun yang kedua, boleh juga kalau saya tambah sikit kalam Syekh Utsaimin di sini, kalau Nabi tak beritahu orang, maka Nabi akan maklumkan jangan beritahu siapa-siapa sampai bila-bila. Waktu pun ada juga. Sebagai contoh yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Itu mereka simpan, ada benda-benda yang Nabi beritahu pada mereka yang memang mereka tak beritahu siapa-siapa sampai habis. Sebagai contoh, kita kata Huzaifah bin Yaman dia simpan senarai orang munafik di zaman Nabi SAW. Abu Bakar tanya dia tak beritahu, Omar tanya dia tak beritahu, sehingga kan Omar setiap kali kalau ada orang meninggal dunia, dia mari kat depan untuk nak imamkan solat, dia akan tanya lo, Huzaifah mana? Dia pusing belakang nak solat, kata tengok Huzaifah mana? Tengok Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an tak ada, dia kata orang ni kita balik, kita tak solatkan. Munafik. Sebab apa? Sebab orang yang Huzaifah tak datang, maksudnya orang tu orang munafik. Masya-Allah. Perkara ni dia tak beritahu. Abu Hurairah pun sama juga. Berapa banyak hadis Nabi yang bukan berkaitan hukum tapi berkaitan dengan fitnah, Abu Hurairah tak beritahu kat kita. Masa dia menjadi mufti di Basrah, tak salah, Abu Hurairah rasanya Basrah tak ada lagi, di Bahrain. Abu Hurairah ketika dia jadi gubernur di Bahrain, dia riwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dan memang dia sebut, dia kata sesungguhnya hadis Nabi ni aku letak dalam dua bekas, maknanya dua kategori. Dia kata satu aku dah riwayatkan dan satu lagi memang aku tak riwayatkan. Kalau aku riwayatkan, Umar pancung bala aku. Jadi di sini ulama bincangkan apa dia hadis yang Abu Hurairah tak ada riwayat tu. Saya pernah jumpa dengan geng-geng silat, dia kata hadis-hadis berkenaan ilmu kebal tu dia. Tak ada lah saya tunggarut lah ke apalah hadis ilmu kebal. Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah Al-Hakam, semuanya gugur syahid bukan? Kita kata ramai sahabat gugur syahid ilmu kebal. Wallahi dia sebut kat saya, dia kata Abu Hurairah tak nak sebut tu hadis-hadis kebal. Ada ilmu batin tak? Tapi ialah bila benda tu tak disebut secara khusus, orang mula spekulasi macam-macam lah. Tetapi as-sahih, pandangan yang kuatnya wallahu alam, adalah hadis yang dia tak mau beritahu tu adalah hadis-hadis hadis fitnah. Hadis berkenaan apa perkara besar yang bakal terjadi dan juga nama-nama yang terlibat. Nabi ada beritahu kat Abu Hurairah. Masya Allah. Jadi benda ni di antara Abu Hurairah dengan Nabi SAW
Ada salah satu contoh yang selalu saya sebutkan sebelum ni, Abu Hurairah sahabat, dia kata dia pernah sebut, dia pernah doa, sahabat dia sempat dengar, dia berdoa, dia kata, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada awal tahun 60. Dia kata, aku berlindung dengan daripada awal tahun 60. Apa terjadi pada awal tahun 60? Yazid naik jadi khalifah dan kemudian Husain kena sembelih di Karbala. Masya Allah. Dia dah kata, ya Allah, aku berlindung denganmu dengan awal tahun 60. Allah tarik nyawa dia tahun 58 Hijrah, sebelum benda tu jadi. Masya Allah. Jadi ini sahabat dia kata, bila jadi tu rasanya Abu Hurairah ni dia dengar daripada Nabi SAW. Jadi benda ni dia bawa rahsia ke kubur. Selalu orang tanya, kenapa dia tak riwayat, Ustaz? Sebab benda ni tak berkaitan dengan hukum. Benda ni berkaitan dengan perkara-perkara bakal terjadi, dan ini merupakan rahsia di antara Nabi dengan Abu Hurairah secara mutlak. Memang Nabi SAW tak bagi dia cerita kat siapa. Abu Hurairah pun tak cerita kat kita. Wallahu alam. Ada orang kata Abu Hurairah dia menyogok ilmu Nabi. Tak, dia tak sogok ilmu Nabi SAW, sebab ni bukan berkaitan hukum. Betul tak? Ni bukan berkaitan akidah dan sebagainya, cuma pengkhabaran benda yang akan datang akan berlaku, itu saja. Wallahu alam. Okey. Jadi balik kat sini, dalam kes Muaz bin Jabal ni, dia kata bahawasanya dia nampak, bukanlah dia kata, kita faham bahawasanya Nabi tak mau sorok perkara ni secara mutlak, disebabkan satu lagi, banyak hadis lain yang cerita Nabi SAW dah maklum pada kita, orang yang dia punya kalam terakhir dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Okey. Jadi walaupun hadis Muaz bin Jabal dia tak beritahu, tapi hadis lain banyak juga cerita pasal benda yang sama. Wallahu alam. Baik, kemudian yang ke-16, yang ini pun menarik, dia kata boleh menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Hal ini tidak bersifat mutlak, sebab menyembunyikan ilmu yang dimutlakkan justru tidak diperbolehkan, kerana yang demikian itu tidak mendatangkan kemaslahatan. Okey, apa maksud dia? Boleh tak seseorang ni ada ilmu yang saja dia tak beritahu kat orang? Jawabnya boleh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak beritahu. Tetapi ilmu tu tidak boleh ilmu-ilmu yang mutlak. Maksudnya ilmu berkenaan akidah, ilmu berkenaan hukum, hukum yang utama, hukum yang usul, tak boleh kita kata. Sebab apa? Kalau kita ada benda yang kalau kita beritahu, barangkali masyarakat tak bersedia lagi, dia jadi fitnah. Antara contohnya apa? Saya tadi pun duk fikir nak sebut ke tak? Saya sebut satu lah. Kan sebut kan dah heran pula kata kan. Alah, senang cerita macam ni lah. 2 minggu lepas kita sebut bab buaya kan. Benda gitu lah. Benda gini jangan sebut. Saya sebut kat tuan-tuan dan puan-puan pun sebab saya tengok tuan-tuan pun dah lama ngaji. Kalau sebut kat negeri lain, mati kita. Tak boleh, jangan sebut. Begitu juga saya ingat hari 2 hari lepas, Khamis lepas, saya mengajar di Masjid Terapung, Kuala Perlis. Mengajar berkenaan dengan macam mana hukum kalau imam tu tengah jadi imam, ada orang ikut makmum dan dia terbatal wuduk dia. Dia terbatal wuduk dia. Kita kata jumhurnya ulama kata apa? Bahawasanya dia berhentikan solat dia tarik orang belakang dia. Dia tarik orang belakang dia beritahu, wuduk saya terbatal, kata, minta gantikan solat. Kemudian saya ingat lepas habis tu ada seorang sahabat saya tanya, dia kata, Ustaz, bukankah ada hadis yang sahabat terbatal wuduk dia, solat dia waktu dia mengimamkan solat, dan kemudian dia ambil wuduk dan dia sambung mengimamkan solat? Ada hadis Umar. Tapi saya kata benda ni memang saya sengaja tak sebut. Sebab apa? Kalau kita sebut benda ni, sini tak apalah. Kalau kita sebut, kita kata kat setengah tempat orang tak bersedia, Wahabi tuan-tuan. Jadi ni benda-benda yang Syekh Utsaimin kata, boleh tak kita menyembunyikan ilmu sebab kita nampak ada kemaslahatan kat situ? Boleh. Saya ingat dulu Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz, bukan saya nak masuk bab politik dia tu, dia pernah mengajar berkenaan dengan makanan halal dan haram. Jadi satu ketika dia sebut bahawasanya tupai itu halal. Tupai halal. Kenapa pula haram? Bukan dia makan benda boleh lah nak makan kan? Tupai itu halal. Bila dia sebut, orang start bising, oi halal bising dia tu. Bila orang start bising, dia tutup kitab, buka kitab lain, ngaji benda lain. Itu cara dia. Sebab apa? Sebab keadaan tu nampak macam orang masih belum bersedia. Okey, tapi kita kata bukan semua ilmu macam tu lah. Kita tengok dia punya maslahah dan mudarat lah. Sama juga saya ingat macam kalau setiap kali kalau saya ngajar kursus jenazah, ada juga orang tanya, Ustaz, yang takbir Nabi buat berapa kali takbir solat jenazah tu? Saya kata ada riwayat yang Nabi buat 4, ada riwayat Nabi buat 5, ada riwayat Nabi buat 7, hatta ada riwayat Nabi buat 9. Tetapi saya nasihatkan, disebabkan masyarakat dah biasa dengan 4,
dan 4 tu pun termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Kita buat 4 lah. Jangan nak pula kita kata kalau tempat barangkali orang tak tahu perkara ni kan, kita pun nak tunjuk saya tahu sunnah, kita bantai 9. Tak khusyuk kawan tu solat. Jangan. Okey? Jadi ni di antara perkara hukum-hukum yang memang benda tu ada. Tetapi boleh tak kita tak buat demi kemaslahatan? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi dia bukan secara mutlak lah. Maknanya tak bolehlah kita sorok, niat nak sorok sampai mati. Tak boleh lah macam tu. Kita tengok kesediaan masyarakat macam mana. Wallahu alam. Okey? Kerana itulah dia kata Nabi SAW memberitahukan kepada Muaz dan dia tidak menyembunyikannya secara mutlak. Maknanya Nabi beritahu kat Muaz sebab apa? Muaz ni bukannya orang malas ibadah. Nampak tak? Muaz ni merupakan orang yang penting di kalangan Nabi SAW. Bahkan Muaz ni merupakan duta Nabi SAW. Dia orang yang sangat rajin beribadah pada Allah. Maka kalau Nabi beritahu kat Muaz, tak ada masalah. Sebab Muaz memang dah rajin beribadah. Tapi kalau beritahu pada orang yang ibadah dia pun duk diskaun, kita kata kan, nak buat ni duk diskaun, nak buat tu duk diskaun, beritahu kat orang tu, boleh masuk syurga, tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita, ibadah hanya pada Allah, tak tambah dengan amal soleh, harap nak masuk syurga. Nabi tak beritahu kat orang macam tu. Itu maksud dia. Okey, jadi Nabi tidak menyembunyikan secara mutlak disebabkan Muaz tidak sedemikian. Wallahu alam. Baik. Kemudian dia kata menyembunyikan ilmu dalam keadaan tertentu ataupun terhadap orang-orang tertentu dan tidak memutlakkannya diperbolehkan selagi mana ada kemaslahatannya, sebagaimana tindakan Nabi SAW yang menyembunyikan hal itu daripada sahabat yang lain kerana beliau khawatir mereka akan berpangku tangan dan mengandalkan pengkhabaran beliau. Sehingga beliau bersabda kepada Muaz, jangan engkau menyampaikan khabar gembira ini kepada mereka agar mereka tidak berpangku tangan. Yang serupa hadis ini ialah sabda beliau kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Yang ni lain pula, dia kata, dia sebut pada Abu Hurairah apa dia? Sampaikanlah khabar gembira ini kepada orang-orang bahawasanya sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya, maka dia masuk syurga. Yang ni Nabi suruh beritahu pula. Sebab apa? Barangkali keadaan ketika tu dah nampak sesuai untuk beritahu. Wallahu alam. Okey, jadi tengok keadaannya. Nak pula kita tahu Muaz bin Jabal ni merupakan antara sahabat yang awal masuk Islam pada penghijrahan Nabi SAW. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun berapa? 7 Hijrah. Jadi menunjukkan barangkali hadis yang Nabi sebut kat Abu Hurairah adalah hadis di hujung hayat dia. Maknanya orang dah bersedia, kita tak? Muaz bin Jabal barangkali masa tu awal sangat lagi. Tetapi waktu Abu Hurairah, Nabi SAW sebut, basyirin nas, berikan berita gembira kepada manusia bahawasanya siapa yang menyebutkan la ilaha illallah dengan ikhlas daripada hatinya, maka dia pasti masuk syurga. Nabi suruh beritahu. Okey, jadi di situ ada tanda-tanda kita kena tengok juga kadar kemaslahatan tu, kita kata. Kalau rasa sesuai beritahu, okey. Kalau rasa tak sesuai, jangan lagi. Saya ingat Profesor Wahbah Zuhaili dulu pun, dia pun ada juga fatwa-fatwa yang dia bincang, tetapi di hujung fatwa, saya tak mau sebut lah fatwa apa, fatwa-fatwa dibincang, di hujung fatwa tu dia kata perkara ni aku rasa benar tetapi aku takut berfatwa dengannya. Ada dia cakap macam tu, perkara ni benar tapi dia kata aku takut untuk berfatwa dengannya. Sebab apa? Sebab dia ketimbang maslahat dan mudarat itu. Okey, jadi satu fatwa yang baik pada saya, wallahu alam, hemat saya, bukan sahaja dia kena tengok kepada teks Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia kena tengok juga pada kadar maslahat dan mudarat dia. Kalau kita ni buat fatwa, buat pandangan semata-mata pada Quran Sunnah, kita tak mau tengok situasi masyarakat, pada saya dia tak akan jadi fatwa yang bermanfaat pada orang. Wallahu alam. Itu hemat saya lah, pandangan peribadi. Baik. Kemudian sambung dia kata, bismillah. Ada kalanya kemaslahatan ini boleh mengakibatkan pengabaian amal, meskipun di dalamnya juga ada kemaslahatan, seperti kekhawatiran Rasulullah SAW ketika hendak merobohkan Kaabah dan membangunkannya kembali, seperti sendi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Macam mana Kaabah zaman Nabi Ibrahim? Kaabah zaman Nabi Ibrahim dia ada 2 pintu. Dia ada pintu masuk dan dia ada pintu keluar. Okey.
Kemudian Kaabah yang dibina oleh jahiliyah, bentuk dia lain, kita tak? 4 segi juga. Kemudian bila Abdullah bin Zubair naik memerintah Mekah, sebahagian kata dia ni khalifah, itu perbincangan lain lah. Tapi bila dia naik, dia buat Kaabah tu macam yang Nabi SAW nak. Tapi kemudian tu berperang sekali lagi, diambil kembali oleh Bani Umayyah, dan Kaabah dibina macam keadaan yang ada sekarang. Sehinggalah sampai pada zaman khalifah ketika zaman Imam Malik rahimahullahu taala, dia tanya pada Al-Imam Malik, dia kata boleh tak kalau dia nak buat Kaabah ni, dia nak modify buat macam Nabi nak? Imam Malik larang. Imam Malik kata apa? Imam Malik kata Kaabah tu bukannya untuk orang politik buat suka hati. Best tu Imam Malik. Maksudnya apa? Khalifah ni naik nak tinggalkan legasi dia, buat Kaabah ini. Naik pula khalifah lain, buat pula Kaabah cara ni. Naik pula khalifah lain, buatlah Kaabah ini. Lalu Imam Malik larang perkara dia. Dia kata Kaabah tu bukannya untuk khalifah nak tinggal, dia punya peninggalan kat situ, kata. Tak boleh. Maka disebabkan tu Kaabah kekal sampai sekarang ada satu pintu saja. Asalnya zaman Nabi Ibrahim AS ada berapa pintu? Ada 2 pintu. Jadi bila Nabi SAW buka kota Mekah, dia tengok Kaabah tu, dia sebut kat sahabat, kalau ikut hatilah, aku nak buat Kaabah ni, aku nak roboh, aku nak buat baru macam Nabi Ibrahim buat, dia kata. Tetapi disebabkan apa Nabi tak buat perkara tu? Kesesuaian masa. Ketika tu orang-orang penduduk Mekah baru sahaja masuk Islam. Dia punya keislaman tu tak berapa nak kuat lagi. Dalam keadaan sedemikian, Nabi tengok kalau baginda robohkan Kaabah, sedangkan musyrikin Quraisy ni dulu masa zaman jahiliyah sangat pandang tinggi pada Kaabah tu, tiba-tiba Nabi robohkan, Nabi khawatir benda tu beri masalah pada agama mereka. Okey, jadi ni ada berkenaan dalam dakwah ni, ada ketimbang maslahat mudaratnya, tetapi kita kata bukan dalam semua perkara. Kenapa saya sebut macam tu? Disebabkan zaman sekarang ni, zaman kita diserang virus liberalism ni, masalahnya semua benda, hatta usul dalam agama pun nak disorokkan di atas nama kemaslahatan. Yang tu tak boleh. Nak sorokkan hakikat sebenar, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, sorok daripada orang kafir. Tak boleh. Ni benda-benda yang hukum kecil-kecil saja. Benda-benda mutlak macam tu tak boleh sorok. Boleh tak nak sorok berkenaan solat, nak sorok berkenaan puasa, nak sorok berkenaan zakat? Saat lagi kalau suruh solat, orang kafir tak masuk Islam. Saat lagi suruh zakat, orang kafir tak masuk Islam. Boleh tak sorok benda tu? Tak boleh. Dakwah Nabi SAW yang pertama, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada solat, dakwah kepada zakat. Siap-siap dah habis 3 tu. Bukan semua benda ilmu yang boleh disuruh. Orang sebut pasal hudud, ada orang kata hudud, kita kata jangan sebutlah sekarang, nanti orang kafir tak masuk Islam. Betul tak? Pada saya kena sebut, tapi sebutlah cerita dengan ilmu. Jangan cerita dengan emosi, cerita dengan ilmu. Tapi sorok tak boleh. Apa alasan sorok? Nanti orang kafir tak masuk Islam. Selalu saya suka nak tanya orang yang selalu sebut macam tu, jangan cerita bab hudud, jangan cerita bab tauhid, nanti orang kafir tak masuk Islam. Selalu kalau jumpa orang tu, saya tanya balik, berapa orang bukan Islam yang kamu dah masuk Islam? Nak sembang tinggi sangat kata. Dia buat macam ni, buat macam tu, lah tak masuk Islam. Orang kita tengok bezanya dengan dakwah Zakir Naik. Saya nak sebut kat Zakir Naik ni, pula ada kamera sebut, nak bela sikit saudara kita kata. Dakwah Zakir Naik rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati dia. Dia sebut benda-benda ni tuan-tuan. Dia sebut bahawasanya dalam Islam ni bukan saja Islam, Tuhan yang sebenarnya Shiva ke Krishna ke, Tuhan kamu sembah tu Tuhan palsu. Dia sebut macam tu. Tuhan kamu sembah tu bukan Tuhan betul. Nabi Isa AS yang kamu sembah, disebut pada orang Kristian, itu bukan Tuhan betul, itu adalah Rasulullah, Tuhan adalah Allah. Baliklah pada Islam. Dia sebut perkara tu. Dia sebut kewajipan kita menunaikan solat, kewajipan kita sebagai khalifah untuk menjaga bumi dan sebagainya. Berapa orang dia ajak masuk Islam? Berapa ribu orang masuk Islam? Menunjukkan kaedah dia berkesan. Betul tak? Menunjukkan dia punya cara tu berkesan. Kalau kita duduk nak syok seorang, kita buat macam ni, orang kafir tak masuk. Kita buat macam ni, orang tak kafir. Kita sendiri berapa orang Islam kita bawa masuk? Itu selalu saya sebut. Saya pun terkilan dengan diri sendiri juga. Saya duduk kat Perlis ni, saya ingat saya kerja kat Jawatan Putih 8 tahun lah lebih kurang. Saya duduk kat Perlis ni lebih kurang 8 tahun kan? Saya duduk kat 8 tahun kat Perlis ni, adalah kot dalam 20-30 orang gitu kot saya bawa masuk Islam kot. Zakir Naik datang ke Perlis, pergi kat Unimed, 2 jam ada orang masuk Islam. 2 jam boleh banyak. Saya duduk 8 tahun, Allah lemah lah rasa. Menunjukkan kaedah dia tu berkesan. Bukan semua benda kita kena sorok.
Jangan guna nama kemaslahatan lepas tu kita nak sorok semua benda. Tak boleh macam tu. Kalau hukum sikit-sikit, contohnya perbezaan khilaf, macam 2 minggu lepas kita cakap, ada mazhab kata buaya boleh makan, ada mazhab kata buaya. Bab khilaf macam tu kita nak sorok, tak ada masalah pada saya. Sebab apa? Sebab dua-dua daripada sunnah Nabi SAW. Tapi nak sorok jenayah Islam, nak sorok riba, itu bukan sorok, itu khianat pada agama tu. Benda-benda yang boleh sorok ni benda-benda bab khilaf, bab furuk. Tengok berkenaan apa yang Nabi SAW sorokkan. Baginda nak bina Kaabah macam Nabi Ibrahim bina. Bukan baginda sorok tak payah buat hudud, tak payah ajar tauhid, tak payah ajar bab fiqh betul. Bukan baginda sorok tu, bab binaan bangunan saja. Kalau Nabi buat bangunan macam Nabi Ibrahim ataupun Nabi biarkan, adakah itu menambah atau mengurangkan pahala orang yang tawaf Kaabah? Tak buat apa pun. Benda ni bab binaan. Maka dalam bab perkara macam ni, jangan kita samakan dengan perkara usul dalam agama. Tak boleh. Okey, jadi baik-baik. Serangan liberal sekarang semua nak sorok. Benda ni nak sorok, benda tu nak sorok. Sebab apa? Takut nanti orang kafir tak mau masuk Islam. Pernah tegur kata kita punya filem dan sebagainya, buatlah orang elok pakai tudung dan sebagainya. Tak boleh. Nanti orang kafir ingat Islam keras tak masuk. Astaghfirullahalazim. Ini semua mengarut punya semuanya kononnya atas dasar kemaslahatan. Itu keliru, tu bukan kemaslahatan. Okey, zaman sekarang ni kita seolah-olah malulah nak jadi orang Islam ni, malu ke apa? Nak menyampaikan syariat Islam ni malu kata. Tak baik macam tu. Benda-benda yang disorokkan ni adalah benda-benda yang ada dasar kemaslahatan dia dan bukan benda usul macam Utsaimin cakap. Bukan benda-benda yang mutlak, benda-benda yang asas macam benda akidah, benda-benda rukun Islam. Yang tu kata Utsaimin, kalau kita sorok tu yang bawa mudarat. Kalau kita sorok tu yang bawa mudarat. Okey, bukan sorok tu yang bawa dia punya manfaat dia, maslahat dia. Jadi ini kena tengok betul-betul. Baik, wallahu a'lam. Kemudian kita sambung faedah yang ke-17. Anjuran menyampaikan khabar gembira kepada orang muslim atas sesuatu yang menyenangkan. Kita kata perkara ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Salihin dia bawa satu bab di antara perlakuan yang Allah Subhanahu wa taala suka sebutkan dalam Quran, dan begitu juga sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah dan Rasulnya suka menyampaikan berita gembira. Jadi yang ni sebahagian daripada sunnah. Bila kita tahu berita gembira berkaitan dengan sahabat kita dan sebagainya, kita rasa gembira nak beritahu sebab kita rasa kita tahu dia akan gembira kalau kita beritahu. Yang tu sebahagian daripada sunnah. Okey, jadi ni kita kata termasuk juga dalam faedah kita belajar ni, kata Syekh Utsaimin, iktibar yang ke-17, anjuran menyampaikan khabar gembira kepada orang muslim atas sesuatu yang menyenangkannya. Hal ini berdasarkan kepada perkataan Muaz, tidak bolehkah aku menyampaikan khabar gembira ini kepada orang? Ini merupakan faedah yang paling baik, iaitu apa dia? Berkenaan dengan sampaikan berita gembira pada saudara kita. Ini sunnah. Kita tahu berita gembira, sampaikan. Kalau kotlah ada amalan yang kita baru tahu, Nabi SAW sampaikan, beritahukan. Paling kurang pun kalau bukan pada rakan-rakan kita, beritahukan pada anak isteri kita. Benda ni semua sunnah. Ingat tak hadis berkenaan Abu Salamah radhiyallahu anhu ni satu contoh seorang ketua keluarga yang memang mendidik, kita kata, keluarga dia. Abu Salamah radhiyallahu anhu suami pada, boleh agak lah kot, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia duk pusing gitu lah kita kan. Abu Salamah radhiyallahu anhu kata Ummu Salamah, suatu hari dia balik ke rumah, aku tak pernah nampak Abu Salamah ni muka dia ceria sungguh. Kata Ummu Salamah, muka dia ceria sungguh, sehingga kan seolah-olah dia nak masuk daripada rumah tu, macam dia terlupalah nak cabut selipar dia kat luar. Gembira sungguh nampak dia. Lalu dia jumpa dengan isteri dia kata, ya Ummu Salamah, dia kata, aku baru balik daripada jumpa Nabi SAW. Dan baginda SAW beritahukan satu perkara pada aku, bahawasanya jikalau seseorang itu ditimpa musibah dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mengucapkan perkataan ni melainkan Allah akan berikan pahala kepadanya dan Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Abu Salamah dengar perkara ni, punya gembira dia, satu amalan soleh yang baru, balik beritahu siapa? Beritahu pada keluarga dia. Itu sunnah, beritahukan perkara gembira, beritahukan satu ilmu baru kita dapat.
Tuan-tuan dan puan-puan ni balik ni beritahu, selagi mana tak cukup 50 minit jangan beralih. Buka buku ni, ajak kat anak isteri kat rumah, sampaikan ilmu baru kepada kaum keluarga kita. Ini sebahagian daripada sunnah. Okey, berikan berita gembira. Baik, itu yang ke-17. Yang ke-18 dikata bahawasanya khuatir berpangku tangan kerana keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Orang yang dia dah dengar buat macam tu dah dapat masuk syurga, maka dia pun tak mau beramal sangat. Ayat ni dia punya perbincangan dia. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Janganlah engkau menyampaikan khabar gembira ini kepada mereka kerana boleh membuatnya berpangku tangan. Berpangku tangan dengan mengandalkan keluasan rahmat Allah boleh mengakibatkan kerosakan yang besar, iaitu merasa aman daripada tipu daya ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, perkataan yang cantik. Apa maksud dia? Orang yang pegang dengan bahawasanya saya ni kalau saya beribadah pada Allah, saya dah confirm syurga, boleh relax. Bila relax macam tu, kata Syekh Utsaimin, dia akan terdedah pula kepada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata Allah ni dia ada rahmatnya dan dia ada dia punya ujian dia. Dia ada dia punya masa senang dia ada dia punya masa susah dia. Malahan dalam surah Ali Imran memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas berkenaan dengan ketika Nabi SAW tewas dalam perang Uhud. Kenapa Nabi tewas dalam perang Uhud? Kenapa Nabi kalah dalam perang Uhud? Sedangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi Nabi menang, boleh tak? Boleh. Kenapa? Fakta kehidupan dunia ni pun memang macam tu. Kita dulu waktu zaman Eropah menghadapi zaman gelap, waktu tu kita menghadapi zaman kecemerlangan, betul tak? Kita mengalami zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam yang berlaku selama lebih kurang 600 tahun. Dan kalau tuan-tuan buka lah mana-mana buku berkenaan ilmu-ilmu keduniaan ni di sudut orang barat, tuan-tuan buka lah sejarah buku mereka. Cerita dia macam mana? Katalah contoh ilmu psikologi umpamanya. Mereka akan cerita ilmu psikologi ni diasaskan mula-mula ada Aristotle, ada Plato cakap pasal psikologi. Daripada Aristotle, Plato zaman Greek kuno tu, tiba-tiba terus lompat ke tahun 18, kurun ke 17. Daripada zaman Greek terus lompat ke kurun ke 17. Sebab apa? Mereka lompat longkang yang besar tu, itu zaman keemasan Islam. Padahal zaman keemasan Islam banyak nak bincang ilmu-ilmu selain daripada ilmu Quran Sunnah. Masya Allah, sikit punya banyak. Malahan mereka pun ambil daripada zaman keemasan Islam. Tetapi bila mereka bincangkan sejarah ilmu-ilmu ni, mereka potong, cut, dia akan buang sejarah Islam, akan sebut asalnya zaman Greek kuno, lepas tu terus kurun ke 17. 1700 tahun lompat. Awak selama tu tak ada orang bincang berkenaan perkara tu ke? Yang ni kita kata tak amanah, kita kata. Tapi ala kulli hal nak kata kita dulu menghadapi zaman keemasan. Kemudian bila Islam akhirnya jatuh, tanda apa? Jatuhnya Islam ni dua. Yang pertama jatuhnya Islam di Spanyol, dan begitu juga jatuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad, diserang oleh orang Mongolia tu. Kemudian dia punya maksimum dia apa? Tahun 1922 Khalifah Islam terakhir, Khalifah Turki Osmaniyah dibubarkan. Dan Turki pun lepas tu buat parlimen dan sebagainya, ikut pemerintahan corak moden lah. Ini semua menandakan habisnya era keemasan Islam. Bila habis era keemasan Islam, naik zaman keemasan pihak barat pula. Itu yang muncul banyak orang kata apa, revolusi dalam segala ilmu, dalam segala agama dan sebagainya. Kalau kita tanya, Ustaz, kenapa Allah tak boleh buatkan zaman khilafah Islam kekal? Boleh tak kalau Allah nak buat? Boleh. Kalau Allah nak kekalkan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, boleh tak? Boleh. Turki Osmaniyah Allah nak kekalkan, boleh tak? Boleh. Kekuasaan Allah tak ada apa yang mustahil. Boleh tak kalau Allah nak buat negara barat terus menerus tak bangun-bangun jadi negara gasar sampai sekarang? Sampai sekarang pun gasar juga mereka, sama kata. Boleh tak kalau Allah nak buat macam tu? Boleh. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sedemikianlah kesusahan dan kesenangan, kemenangan dan kekalahan itu Allah gilirkan. Memang macam tu. Supaya apa Allah gilirkan? Supaya Allah nak tengok waktu menangnya Islam, waktu gemilangnya Islam, ramai orang nak masuk Islam. Waktu Islam turun bawah ke bawah, Allah kata dekat situ baru terbeza mana orang munafik dan mana orang mukmin. Betul tak? Sebab tu Allah gilirkan supaya Allah nak tahu mana bila dia sampai giliran jatuh ke bawah, masih lagi dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ni satu pengajaran hayat yang Allah ajarkan pada kita.
Maka sedemikianlah kita kata bahawasanya hidup kita ni tak boleh kita nak rasa saya terbuka pada rahmat Allah, saya confirm masuk syurga. Tak boleh sebut macam tu. Sebab ada masa yang kita dapat rahmat dan ada masa yang Allah gilirkan dengan ujian. Kalau kita duk rasa syok sangat, dikhawatiri datang ujian Allah, kita rasa itu nikmat, sedangkan itu adalah istidraj saja. Wallahu taala alam. Okey, kita bagi ruang untuk azan insya-Allah.